السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selama-lamanya, marilah kita tidak lupa untuk memanjatkan ataupun merafa'kan setinggi-tinggi syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran pada malam ini sebagaimana biasa kita masih lagi dikurniakan dengan kesihatan tubuh badan yang baik. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Sihat ya kan? Alhamdulillah. Saya kena kipas ni agak sensitif sikit. Sejuk panas ni. Tadi okey, tiba-tiba datang orang panggil exhaust tersumbat kan? Wujud ada sedikit, orang panggil apa? Weeks sahabat-sahabat duk bagi ni. Dia kena letak sikit baru lega sikit. Kan? Jadi Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita juga kelapangan waktu pada malam ini untuk sama-sama hadir. Selain daripada diberikan kesempatan, kelapangan dan kesihatan tubuh badan yang baik, kita dibekalkan dengan nikmat kelapangan waktu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun katsirun fihima minan nas. Dua nikmat ramai di kalangan manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terpedaya pada keduanya. Terpedaya ataupun terlalai. Maghbun, tertipu. Tak kala Allah Ta'ala kurniakan dua nikmat itu, mereka tak sedar keistimewaan ataupun kelebihannya. Tapi Allah Ta'ala bila dah tarik nikmat tersebut, barulah dia sedar. Barulah dia rasa betapa luasnya nikmat dan kerahmatan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Antaranya nikmat sihat. Nikmat sihat ni tuan-tuan, kalau kita bercakap tentang COVID-19, Masya Allah lah kan. Ramai sahabat kita, jiran, tetangga kita, bahkan mungkin kaum keluarga kita. Saya kakak ipar, dalam keluarga saya seorang kakak ipar meninggal dunia kerana COVID-19. Mungkin ada ahli jemaah kita kan yang meninggal. Kalau tidak jiran kita, mungkin saudara mara kita rapat. Maka betapa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang, yang masih lagi mengurniakan kepada kita dengan nikmat kesihatan tubuh badan yang baik. Tidak diuji oleh Allah dengan COVID-19. Tapi kalau saya tanyalah dalam ramai-ramai, siapa yang kena COVID? Ada tak? Dalam ramai-ramai ada tak? Pernah kena? Ada tak? Tak ada? Ada? Masya Allah. Orang kena COVID-19 dia tahulah. Ya? Ada seorang sahabat saya, Ustaz Isa, kena COVID-19 stage 4. Ada seorang lagi kena bukan stage 4 lagi, stage 5 sampai koma kalau tak silap saya dalam 2 minggu. Dan dia sempat menceritakan bila dah keluar, Alhamdulillah sihat. Dia kata, Ustaz, dalam tempoh 2 minggu itu dia berada dalam suasana kegelapan. Cuma terasa ada cahaya. Dia masih sedar. Orang koma ni rupanya dia sedar. Sekeliling antaranya kelebihan. Dan dia sentiasa ingat Allah, Allah. Zikirnya adalah Allah, Allah, Allah. Allah Ta'ala beri kekuatan kepadanya. Alhamdulillah.
Beliau hidup sihat walafiat hari ini, dan beliau, saya panggil Akhi Z Zakaria, seorang designer dan arsitektur yang bertanggungjawab reka cipta Masjid KLCC. Beliau juga banyak terlibat dalam Muslim Care, membina masjid di seluruh dunia. Bukan Malaysia aja, di seluruh dunia. Antaranya di negara Afrika, di Syria, di Palestin. Beliau seorang arkitek ataupun seorang desain grafik yang bijak. Ya, selain daripada setiausaha sebelum ini Muslim Care, beliau buat suatu NGO bantu umat Islam seluruh dunia, masya-Allah. Ya, antara yang sempat beliau buat, kalau tak silap saya, suatu masjid dan bangunan Islam di New Zealand dan juga Australia. Masya-Allah, orang ni tuan-tuan, yang disebut dalam hadis Nabi SAW, man bana masjidan bana, ya, bana lahu fil jannah, rumah atau masjid. Barang siapa yang membina masjid, rumah Allah, Allah Ta'ala akan bina di dalam syurganya masjid, rumah mahligai untuknya. Dan bukan satu. Ya. Kalau kita ada kesempatan, kelebihan, binalah masjid, tuan-tuan. Ya, boleh nak bina masjid. Jangan bina masjid lain pula, silap pula kan. Tak mampulah ustaz, duit tak ada. Tak apalah tuan-tuan, bina masjid bukanlah maksudnya bina sebuah masjid. Kita bukan baca Sahih Bukhari, boleh buat Masjid Al-Bukhara kan? Masjid Al-Bukhari tu. Kita bukan macam Tan-Sri jutawan-jutawan yang boleh buat masjid sebiji 2 juta dia saja. Betul tak? Kita tak mampu. Tapi paling tidak saya ingat arwah ayah saya, Tok Bila kat kampung, bila nak buat surau kat kampung saya, beliau pikul sebatang kayu daripada rumah. Saya tanya, cik nak pergi mana tu? Ni bawa kayu ni, nak pergi hantar ke surau. Sebab orang dah tengah bina masjid. Kita nak bagi duit tak ada. Kebetulan ada kayu sebatang. Ya, kayu dalam bawah rumah, biasalah orang kampung dulu ada kayu kan. Kayu cengar, kayu cantik sikit disimpan. Ini digunakan untuk buat masjid, buat surau. Alhamdulillah, surau itu dibina sebahagiannya adalah hasil daripada sebatang kayu infak wakaf ayah saya. Macam hari ni orang berlomba-lomba buat infak kan. Kalau nak buat tambahan surau ni kan, ni ramai mana orang yang infak duit. Duit satu. Orang-orang zaman sekarang dia tak infak duit. Kontraktor, saya ingat kalau taman saya Desa Gemilang, seorang kontraktor datang, dia kata bahagian atap serah pada saya. Saya sponsor semua atap. Seorang lagi bahagian engineering ataupun bahagian wiring, electrical ni. Surau kita bahagian elektrik tak payah wiring lain, saya infak, saya belaka urusan engineering. Seorang tokek aircon, dia kata, ustaz, aircon surau ni saya sponsor belaka. Masya Allah. Kita nak macam tu lah tuan-tuan, betul tak? Ni tuan-tuan hidup jutawan-jutawan belaka ni tuan-tuan. Kalau di satu masa nanti surau kita ni nak upgrade, bina 3 tingkat. 3 tingkat contohnya. Bawah ada dewan perkahwinan, akikah macam-macam kan. Tingkat 2 surau. Tingkat atas klinik. Tingkat atas mahtafiz. Jamaiyah Islamiyah di Singapura. Saya pernah melawat dengan Dr. Zulkarnain. Ada seorang kuat, serba dinamik, vice president. Saya melawat, dijemput melawat, buat dialog. Masya Allah, saya menginap dan duduk di tepi Jamaiyah Islamiyah. Lengkap tuan-tuan. Kalau tak silap saya, bangunan dalam 5 ke 6 tingkat. Lengkap. Lengkap dengan apa tuan-tuan? Bawah dewan. Dewan perkahwinan. Orang boleh sewa dewan perkahwinan macam hari ni lah. Tahu saya lah. Orang di Kuala Lumpur ni, kalau nak kahwin dia sewa dewan, betul tak? Nak buat kat lorong rumah tak cukup, sewa dewan. Sewa dewan ni tuan-tuan, kalau tak silap saya lah, kena tempah bukan seminggu, betul tak? Silap-silap 6 bulan tempahan. Bukan tempah saja, kena bayar. Kalau Dewan Felda tu lagi lah kan, bukan RM1 RM2 lah.
Kalau orang UTM adalah Dewan UTM. Itu pun bayar juga. Bayar juga. Jadi kalau dibina satu bangunan siap, komplit, semua facilities untuk umat Islam dengan sumbangan kembali kepada ma'had di atas, ada klinik. Masya Allah. Saya pun kalau kalau kaya nak buat gitu juga. Tapi macam mana tak berapa kaya. Kalau kita jutawan, ada duit, satu masa nanti mungkin tuan-tuan kenalan orang hebat, cadangkan buat sesuatu yang hebat sebagai amal jariah yang berkekalan untuk kita. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut, "Idza mata banu Adam in qata 'amalu illa min thalath." Bila mati anak Adam, putus semua amal kebajikan. Bila dah mati, tak boleh dah kita nak sembahyang, dah mati dah. Nak puasa tak boleh dah, dah mati dah, dalam kubur dah. Apakah kelebihan sumbangan yang menyebabkan saham itu terus mengalir ke dalam kubur kita? 3 perkara. Masyhur dah, tak payah hurai, tuan-tuan tahu belaka kan? Antaranya sedekahun jariyah, Nabi sebut. Sedekah yang jariyah, jariyah artinya mengalir. Sedekah ini akan mengalir masuk dalam kubur. Ni tabung masjid ni, tabung surau ni yang bergelek tuan-tuan, kita masuk RM1 setiap Jumaat. Ataupun mungkin RM1 tiap kali datang ke surau. Itulah sedekah jariyah untuk kita di alam ghaib, alam kubur, alam mahsyar. Antaranya lain, ilmu yang bermanfaat, yang diberi manfaat kepada orang lain. Tuan-tuan, ramai orang bila disebut ilmu manfaat ni, dia rasa ustaz lah, tok guru lah. Betul lah tuan-tuan, ustaz secara khusus mengajar Al-Quran, mengajar Al-Hadis, mengajar syariat. Tapi sebenarnya ilmu ini tidak hanya tertentu pada ilmu agama. Macam tadi, dia ada ilmu apa? Ilmu engineering ataupun ilmu komputer, ilmu wiring. Ilmu bermanfaat, sedekah jariah. Masya Allah, dapat juga. Saya ingat kat kampung saya dulu, budak-budak tak pandai bahasa Inggeris. Cikgu bahasa Inggeris, pencet, dia buat kelas tuition. Budak kampung tak ada duit. Zaman saya rasa sebulan RM25. Tuition Sabtu Ahad, tuition setiap minggu, Jumaat Sabtu kita Terengganu, Jumaat Sabtu cuti, 4 minggu RM25. Siapa yang join? Anak cikgu, anak pegawai boleh lah. Saya anak petani, RM25 sebulan tak mampu. Saya ingatlah masa tu ada seorang cikgu pencen, dia kata apalah untuk budak-budak ni saya buat kelas percuma, dia kata. Cikgu pencen, cikgu bahasa Inggeris pencen. Ilmu yang bermanfaat. Simple je. Apa lagi yang ketiga? Wa waladun salih yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Dan saya sebut banyak kali, anak soleh ni tak semestinya anak soleh anak kita tuan-tuan. Budak tahfiz kalau duduk di madrasah kita, kita sponsor, dia doa juga untuk kita, dapat tak pahala? Dapat tuan-tuan. Ini yang perlu dikembangkan dalam masyarakat kita. Muslimin dan muslimat, ayah-ayah dan ibu-ibu rahimakumullah, kita sambung lagi pengajian kita dengan menggunakan kitab 60 orang sahabat Nabi SAW. Dan malam ini insya-Allah kita baca sahabat yang pertama. Dalam perbincangan kita yang lepas, saya kongsi dengan tuan-tuan tentang asas pengajian sirah nabawiyah. Ingat lagi, saya ulang sikit, 3-4 minit. Saya dah sebut kenapa perlu kita belajar sunnah Nabi, sirah Nabi. Sebab asas ilmu dalam Islam ada 2. Pertama berkaitan dengan Al-Quran, yang kedua berkaitan dengan sunnah. Pertama ilmu Quran. Ilmu Quran ada banyaklah, tafsir Quran, tafsir ayat, ahkam. Dalam ilmu Quran lahirnya ilmu tajwid. Dalam ilmu Al-Quran lahirnya ilmu nasikh wa mansukh, macam-macam. Banyak. Cuma yang kita faham ilmu Quran, ilmu tentang ayat Quran. Tentang as-sunnah ataupun al-hadis, kita akan belajar tentang siapa? Tentang Nabi, tentang sahabat, tentang hadis Nabi.
tentang ilmu mustalah hadis. Banyaklah cabang-cabang ilmu Islam. Kalau orang mengaji sekolah Arab, dia tahulah. Tapi paling tidak kita faham, dalam Islam ini biasanya ustaz kalau dia mengajar, selain pada tauhid, fiqh, tasawuf, tiga bahagian. Tauhid, ilmu akidah. Fiqh, ilmu hukum hakam. Tasawuf, ilmu akhlak. Selain daripada itu, asas pengajian dalam Islam, ilmu Quran dan juga ilmu hadis. Bila kita nak mengenal ilmu Al-Quran ataupun Al-Hadis ini tuan-tuan, kita kena kenal sumber daripada mana ilmu Quran dan hadis ini disampaikan. Ilmu Quran sebenarnya berasal daripada Nabi SAW yang membacakan ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukan. Kalau hadis, lagi jelas merupakan sabda-sabda dan juga ucapan-ucapan Nabi SAW. Siapa yang dengar? Sahabatlah. Siapa yang riwayat? Dan saya bercakap, contohnya memberitahu peperangan antara Rusia dan Ukraine contohnya. Berita mana? BBC. Okay. Berita apa? CNN. CNN dan BBC diriwayatlah kononnya. Beriwayatkan. Kalau Nabi bercakap, sahabat yang meriwayatkan. Jadi tuan-tuan, kita nak kenal riwayat yang benar dengan riwayat yang salah. Yang tepat dan tidak tepat sebenarnya kena faham proses periwayatan itu dan siapa yang meriwayatkan. Mudah ceritanya, kalau orang yang meriwayatkan itu baik, insya-Allah berita itu pasti baik. Tepat. Macam hari ni lah. Tuan-tuan perasan tak perang Ukraine ni berapa lama dah? Lama dah rasa kan? 34 hari dah. Dah siapa benar sekarang ni? Rusia ke Ukraine? Tak perasan. Berita tak jelas. Betul tak? Berita dikuasai oleh Barat. CNN, BBC. Tak clear walaupun dunia terbuka hari ni. Sebab dikontrol. Kan? Kalau tuan-tuan biasa melawat China, pernah pergi ke China. Saya pernah pergi Guangzhou, China ni tuan-tuan. China ni tuan-tuan ditutup. Maklumat tak terbuka sangat. Dia negara komunis. Kalau buka handphone YouTube, tak ada sana. Facebook tak ada. Dia tak boleh. Sebab dia negara tertutup. Dia tak buka sangat. Sebab apa? Dia nak kontrol maklumat. Sebab maklumat ni sebenarnya ilmu ni, dia mempengaruhi akal. Barat macam itulah tuan-tuan. Dia tak nak cerita yang benar, dia tutup. Sebab tu hari ni kalau orang nak tanya, Ukraine ke Rusia menang, tak tahu, tak pasti. Nampaknya Ukraine kuat je. Berita propaganda Barat, Ukraine hebatlah. Berjaya tembok Rusia, berjaya pelancar Rusia tak dapat menguasai. Sebenarnya realiti maklumat yang dalaman sebenarnya 85% sebenarnya Rusia dah menang dah. Sebenarnya. Balik kepada analogi, contoh yang saya nak buat. Kalaulah pemberitaan itu daripada sumber yang tak tepat, maka kita akan dapat berita yang tak tepat. Samalah dengan Nabi SAW. Sahabat-sahabat sekeliling Nabi pastinya adil. Apa maksud adil? Orang yang bertanggungjawab. Dia dengar A, dia cerita A. Dia dengar B, dia cerita B. Sahabat-sahabat Nabi mestilah amanah, tabligh, fatanah sebagaimana sifat yang dimiliki oleh Nabi SAW. Sebab itulah kita terima Al-Quran dan As-Sunnah dengan orang panggil sumber yang terbaik. Kalaulah yang menyampaikan kepada kita orang yang tidak amanah, kacau bilau kita tuan-tuan, tak jelas. Sebab itulah pada malam ini saya nak mengajak ayah-ayah dan ibu-ibu sahabat-sahabat rahimakumullah. Selain daripada kita mengenali susuk tubuh Nabi SAW yang memang ustaz-ustaz lain dah cerita dah. Mungkin dah ada baca kitab sirah Nabi. Saya mengambil orang panggil peluang tahun 2022 ini saya akan khatam kitab ini. Di kebanyakan surau masjid saya bawa kitab ini. Saya nak sahabat-sahabat kita di surau masjid kenal paling tidak
Kalau bukan 60 orang pun, paling tidak 10, 15 orang sahabat Nabi dia kenal. Kenal bukan sekadar kenal sebagai seorang sahabat Nabi, tapi kenal sebagai seorang pembawa risalah yang dibawa oleh Nabi. Sifatnya macam mana, akhlaknya macam mana, yang boleh kita jadikan teladan ataupun qudwah dalam kehidupan kita. Malam ini insya-Allah kita kenali sahabat yang pertama. Saya tidak akan ceritakan detail, sebab kalau saya tengok satu orang sahabat ada lebih kurang 25 muka surat. Panjang cerita nak cerita tu. Tapi sebagai asas pengajian kita, setiap kali kuliah saya akan cuba habiskan seorang sahabat. Paling tidak kita kenal nama dia siapa, siapa dia, masuk Islam bila. Dan yang lebih penting daripada itu, apakah sumbangan dan pengorbanan dia untuk Islam, untuk kita ikut. Mus'ab bin Umair, tuan-tuan kenal tak Mus'ab bin Umair ni? Pernah dengar tak nama ni? Tuan-tuan, kalau kita baca kitab sahabat Nabi yang masyhur, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Dalam kitab ni tak ada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Sebab apa? Sebab itu sahabat yang paling hebat. Yang kita belajar 60 ini, sahabat hebat-hebat. Tetapi tak termasuk 4 orang tadi. Sebab 4 orang tu, kalau tak silap saya, ulama-ulama mengarang kitab sahabat ni secara khusus. Contohnya, Abu Bakar As-Siddiq ada satu kitab tebal. Dikarang oleh ulama tentang Abu Bakar. Satu kitab tebal. Macam kitab ni, tebal. Abu Bakar seorang. Umar pun macam tu juga. Osman macam tu juga. Maksudnya, tuan-tuan, sahabat-sahabat 4 orang ni memang merupakan orang panggil top 5 di kalangan sahabat yang mulia. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah menyebut ada 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Antara yang dijaminnya masuk syurga Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Selain daripada sahabat-sahabat yang lain lah. Jadi pada malam ini insya-Allah kita kenali Mus'ab bin Umair sebagai salah seorang sahabat yang juga dijamin syurga oleh Nabi SAW, sebab beliau merupakan sahabat yang terkorban syahid dalam peperangan Uhud. Mus'ab bin Umair adalah di antara penduduk Mekah, warga kota Mekah, ataupun bahasa mudahnya, Mus'ab bin Umair ni orang Quraisy lah. Orang Quraisy, bukan orang Madinah. Kalau kita bercakap tentang sejarah Islam, ada 2 bandar. Pertama Mekah, kedua Madinah. Mekah, Quraisy. Quraisy ni Al-Abbas, Bani Abdul Manaf, Al-Mughirah, ada puak-puak dia lah. Kalau di Madinah ada 2 kaum besar orang Arab, Aus, Khazraj. Cuba Aus Khazraj ini tuan-tuan, zaman hijrah Nabi persaudarakan, tukar jadi nama Al-Ansar. Yang daripada Mekah berpindah ke Madinah dinamakan Muhajirin. Faham betul kan? Di Madinah ada 3 Yahudi terbesar, 3 kumpulan, iaitu Bani Nadir, Qainuqa dan juga Quraizah. Jadi kita paling tidak fahamlah dari sudut sejarah Islam ini tuan-tuan. Rupanya yang duduk di Mekah ataupun yang duduk di Madinah bukan orang Arab 100%. Ada orang Yahudi. Bahkan ada di kalangan mereka Nasrani yang bukan beragama Islam. Mus'ab bin Umair diberitakan sebagai salah seorang anak remaja bangsawan Quraisy. Tidak disebut nama ayahnya secara masyhur, tapi mak dia masyhur. Mak dia siapa? Diberitakan mak dia bernama Khunnas binti Malik. Seorang businesswoman. Seorang jutawan di kalangan bangsa Quraisy, saudagar, lebih kurang macam Siti Khadijah. Siti Khadijah ni saudagar, bukan calon-calon orang ni. Yang berniaga bukan buat kedai, berniaga orang bagi tepi jalan, tidak. Peniaga di Mekah ni tuan-tuan, businessman yang berjaya.
Contohnya yang kita nak tengok kejayaan dia, Khadijah ni tuan-tuan, tiap kali musim perniagaan dia hantar kafilah, rombongan, ataupun zaman sekarang kita sebut kontena lori berniaga, sampai ke Syam. Tuan-tuan tahu Syam di mana? Syam di mana? Syria. Cuba tuan-tuan tengok peta dunia. Mekah dengan Syria tu dekat ke jauh? Jauh tuan-tuan. Dulu jalan perniagaan daripada Mekah, dia akan ke Yaman. Lepas ke Yaman, dia naik ke Sudan atas sampai ke Mesir. Daripada Mesir dia ke Sinai, ke Palestin, baru sampai ke Syam. Itu orang panggil laluan perdagangan. Jadi setiap tahun orang akan datang buat haji. Sejak zaman Nabi Allah Ibrahim, Mekah memang terkenal sebagai pusat ibadat dan pusat perniagaan. Bukan zaman Nabi Muhammad sahaja. Sebelum zaman Nabi Muhammad pun, zaman Nabi Allah Ibrahim, Kaabah dibina, bila terjumpanya mata air Zam-Zam, lembah Mekah tu jadi tempat perniagaan. Tiap tahun ada haji dan ada perniagaan. Macam hari ni lah tuan-tuan. Lepas tu orang Arab Mekah kebanyakannya adalah peniaga. Arab Madinah petani. Saya kalau bawa orang pergi umrah, saya akan pesan awal-awal, kalau nak membeli, jangan membeli di Mekah. Sebaik-baiknya membeli di Madinah. Kenapa? Murah. Kenapa? Sifat orang Mekah kasar. Orang Mekah kalau kita beli nak tawar payah sikit. Sebab dia orang berniaga. Hatinya keras. Seumpama keras dia batu di sekeliling Kaabah tu. Di sekeliling Mekah tu batu kan, bukit batu. Orang biasa panas, berniaga, memang dia. Yalah tuan-tuan, kalau kita belajar dari sudut sosiologi, ilmu kemanusiaan pun, orang Melayu ni, orang Melayu Pantai Timur khususnya, yang banyak makan ikan, beza dengan orang KL. Betul tak? Orang kampung beza dengan orang bandar. Sebab apa? Orang bandar nak cepat je. Betul tak? Jam, nak cari rezeki, cari duit, dialah kos hari hidup tinggi. Orang kampung relax je. Lampu hijau baru nak masuk gear. Betul tak? Lampu traffic light tu kalau hijau baru nak masuk gear. Lepas tu kalau kita follow belakang dia 40, 50 je. Dia tak ada urgency, tak ada nak pergi cepat. Kita KL tak sempat bertukar hijau, dah ready dah masuk gear. Betul tak? Lambat bergerak lagi horn. Apalah pokcik. Saya kadang-kadang dah terikut perangai tu, bila balik ke kampung, asyik nak potong orang je. Slow betul lah orang kampung ni bawa kereta kan. Betul lah, orang kampung tidak ada kepentingan, dia nak cepat. Pukul 9.30 lepas isyak, gelap dah. Masuk tidur belakang dah. Kita 9.30 pukul 10 KL, malam baru nak bermula pukul 12. Itu lain. Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan, masuk Islam di saat awal zaman Islam disebarkan oleh Nabi SAW. Sebelum Mus'ab bin Umair memeluk Islam, mak dia telah menjadikan Mus'ab ni sebagai pemuda paling hebat di Mekah. Hebat macam mana? Anak orang kaya, bangsawan, handsome, tampan, bergaya. Diberitakan Nabi SAW pernah menyebut a'tarus syabab bi Makkah Mus'ab. Lelaki paling tampan, bergaya, harum. Harum ni bawa dua maksud. Pertama, harum namanya. Popular lah. Kalau sebut Mus'ab, orang kira memang lelaki pujaan wanita lah. Sebab apa? Anak orang kaya, handsome pula. Dia keluar saja, dia bukan bawa Myvi. Dia keluar dengan Porsche Cayenne. Contohlah kononnya kan. Dia keluar dengan Ferrari. Bukan zaman tu lah, zaman sekarang lah, umpama je. Dia pasti keluar dengan kuda yang paling hebat, unta yang paling gagah, pakaian yang import daripada Yaman. Zaman sekarang dia mungkin pakai bush jacket kan. Harga mungkin perfume dia, kalau dia lalu satu kawasan, orang tahu ini Mus'ab ni. Perfume dia bukan daripada kaki lima, 10 ringgit macam kita nak beli ni kan. Yang kita beli 10 ringgit satu ni.
Dia pakai apa? Minyak wangi berapa yang mahal? Tak reti pula saya. Saya paling mahal Dezendra lah. Ada kawan kita jual kan 200, 300 Malaysia. Tapi saya dapat tahu minyak wangi perfume mahal-mahal tu tercah ribu, betul tak? Sebotol 1,000 pun ada. Oh ni ada sahabat kita. Saya ni kerja dengan orang pejabat parlimen ni. Dia kata ni ada orang hadiah, dia tunjuk saya minyak wangi. Saya, sedap bau ni. Ustaz, dia kata, kalau sembuh sikit ni, seminggu pun tak hilang lagi ni. Seminggu tak hilang. Saya kata, jenis apa tu? Tak reti kita. Oh, ini Paris, Ustaz. Paris. Berapa harga? Ustaz, agak berapa? Saya tanya Ustaz, agak berapa? Kita mana reti. Malu juga. Dia ni orang-orang hebat lah kan. Adalah kot dalam 500 kot, 1,000 ke. Ustaz, ni minyak wangi 15,000. Minyak wangi 15,000. Dia lah orang ada duit. Maksudnya tuan-tuan, kalau sekarang ni 15,000 hebat, zaman Mus'ab bin Umair, dia pakai pakaian kasut je, diberitakan selipar dia, kasut dia daripada Yaman. Dulu Yaman pusat perniagaan. Sekarang ni kalau Yaman tu macam Amerika ataupun macam London lah kot. Kan? Macam Dubai lah. Jadi Mus'ab bin Umair diberikan segala kemewahan oleh ibunya. Tak macam mana satu hari beliau dapat hidayah. Menerima hidayah daripada Allah, mengucap dan memeluk agama Islam. Apa berlaku tuan-tuan? Diringkaskan cerita mak dia dapat tahu. Mus'ab masuk Islam. Keluar Mus'ab daripada agama baru. Kalau kamu tak keluar, aku akan sekat segala keistimewaan. Kereta Ferrari bagi kunci. Baju buka. Pakai baju buruk di mana kamu ada je. Milik perniagaan saham, share dalam kau tak ada. Kalau kamu tak tinggalkan Islam, maka kamu tak akan dapat keistimewaan sebagai anak bangsawan Quraisy. Mus'ab bin Umair merelakan segala keistimewaan itu ditarik balik daripada dirinya dan beliau istiqamah dengan akidah dengan Islam. Sehingga Nabi SAW memilih beliau menjadi duta pertama Islam ke Yathrib. Nama lama bagi Madinah Al-Munawwarah Yathrib. Jadi tuan-tuan, kenapa Nabi pilih Mus'ab bin Umair? Tuan-tuan, Mus'ab bin Umair dipilih oleh Nabi SAW. Pertama, beliau ini memang terkenal akidah yang mantap. Mantap lah tuan-tuan. Diberi dunia, ditolak dunia. Kereta tolak, jawatan tolak, keistimewaan, semua ditolak. Demi Islam dia sanggup. Dia orang yang nak dihantar ke Madinah, tempat baru, menjadi duta pertama, merintis jalan dakwah. Yang kedua, ulama' menyebut dipilih Mus'ab ni sebab Mus'ab ni duduk rumah mak dia lama. Biasa melayan Abu Jahal, Abu Sufyan. Dunia hari ini dipanggil ilmu apa? Ilmu protokol, diplomatik dan PR. Ini tuan-tuan, ustaz-ustaz ni minta maaf lah, termasuk saya lah. Dulu tak reti ni ilmu PR ni, ilmu diplomatik ni. Sebab kita tak biasa naik pejabat menteri, pejabat parlimen, tak biasa. Tapi baru ni adalah sedikit pengalaman tuan-tuan, setahun dua bekerja dengan pihak-pihak menteri dan sebagainya. Rupanya dia ada protokol-protokol dia. Ada kaedah-kaedah dia tuan-tuan. Yang kalau kita jumpa dengan pemimpin negara ataupun yang berhormat masuk ke parlimen, dia ada protokol dia. Kan? Bukan protokol pakaian sahaja. Protokol percakapannya, protokol untuk submit papernya, dia ada kaedah-kaedah. Mus'ab bin Umair dipilih sebab apa? Sebab Mus'ab bin Umair memahami ilmu politik, pentadbiran dan juga siasah yang diperlukan oleh seorang duta menyampaikan agama baru ke Yathrib. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kenal lah nama-nama besar di Madinah, Sa'ad bin Ubadah, Usaid bin Huzlir. Ini dua orang ni tuan-tuan, pembesar Aus dan Khazraj.
Mula-mula bawa pedang nak tebah leher Mus'ab bin Umair. Tapi berjaya dijinakkan oleh Mus'ab. Bayangkan tuan-tuan. Contoh kalau kita datang ke Gombak dulu. Gombak ni dengan ampang ni boleh tahan lah tuan-tuan. Ada abang long kawasan tu lah. Abang long kawasan tu boleh dikalahkan. Dengan dakwah Mus'ab bin Umair. Hebat Mus'ab bin Umair. Tahun pertama dia bawa 10 orang je. Datang bai'ah dengan Nabi, nak mempertahankan Nabi daripada Madinah. Tahun kedua 70 orang. Ini saya sebut kepada surau. Tuan-tuan, saya pergi ke masjid, saya sebut tuan-tuan. Mus'ab bin Umair dihantar 2 tahun, 100 orang. Dapat ahli baru. Ahli Islam. Kita ni tuan-tuan surau Wangsa Melawati contohnya. Tahun ni kita ada berapa ramai ni? Ahli jemaah kita ni. Ada 50 orang. Yang konsisten 50 orang. Tahun depan, Prof, agak-agak berapa orang kita nak target? Tahun depan patutnya 100 orang lah. Betul tak? Kalau tahun ni 50, tahun depan kita kena buat suatu program imarah. Kalau tak dapat 100 orang, paling tidak 70 orang lah. Naik 20 orang. Ya. Ini satu cabaran. Untuk saya lah khususnya sebagai pendakwah yang tak datang tu bukan kerana saya. Orang tak datang, ustaz tak mengajar elok tu kan. Tak tarik minat orang. Tapi tuan-tuan cabaran untuk kita lah. Saya, tuan-tuan semua. Tapi pengalaman saya kadang berlakunya tidak begitu. Kalau tahun ni 50 orang, tahun depan pergi 3 berapa? 45 dah. Sebab apa? Meninggal lah. Mati dah yang ujung sana seorang yang bercanda kat tiang sana, yang bersindik canda kat dinding di seorang mati. Yalah yang datang ke surau ramainya yang pencen. Minta maaf lah. Bukan surau ni. Kebanyakan lah. Kan? Yang 35, 45 sibuk ni kan? Sibuk lagi. Yalah betul lah. Mencari kehidupan. Bila dah pencen tak ada ke mana dah datang ke surau. Tapi tuan-tuan, sebagai cabaran kepada kita. Ya, saya ingat semalam saya baca kisah sahabat yang ke-13 ke-14 di satu masjid. 4 orang Abdullah di kalangan sahabat, anak sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah Az-Zubair, Abdullah bin Amru. 3-4 orang ni budak-budak yang hidup zaman Nabi yang menyertai majlis ilmu. Sebab itu mereka lahir sebagai ulama di kalangan sahabat. Ini sebab itu saya bukanlah maksudnya bawa anak. Tuan-tuan lepas ni kena bawa anak. Kalau tak ada anak, bawa cucu. Untuk mereka paling tidak mengambil ibrah dan pengajaran daripada majlis ilmu, insya-Allah. Itu isyarat suruh berhenti tu. Masuk isyarat, masuk isyarat. Jadi kita ikut arahan kan. Kalau boleh turun sikitlah. Sebab kita nak berhabis sikit. Mus'ab bin Umair diringkaskan ceritanya. Banyaklah kelebihan. Antara kelebihan beliau yang paling hebat, tak lain dan tak bukan, bila beliau berjaya mengislamkan hampir keseluruhan pembesar-pembesar di Yasrib atau di Madinah, menyebabkan Nabi SAW bersedia berhijrah. Tahun pertama 10 orang, tahun kedua 70, masuk tahun ketiga dah 100 orang, menyebabkan Nabi berani untuk berhijrah ke Yasrib atau Madinah Al-Munawwarah. Di akhir hidup beliau, tuan-tuan, beliau menjadi pemegang bendera dalam peperangan Uhud. Tuan-tuan, beliau perang dalam peperangan tersebut. Abu Qumayyah, orang musyrikin Quraisy, datang tebas tangan kanan dia yang memegang bendera. Dia pegang dengan tangan kiri, ditebas tangan kiri, dipegang dengan 2 pangkal lengan dia, bendera tadi. Akhirnya ditambak, meninggal dunia syahid. Tuan-tuan, selepas peperangan Nabi SAW cari sahabat-sahabat yang syahid. Lebih kurang 70 orang yang sahabat yang syahid dalam peperangan Uhud. Peperangan yang pertama orang Islam menang, 313 menang. Ya, Abu Jahal mati dalam peperangan pertama kan. Tapi dalam peperangan kedua orang Islam mengalami kekalahan. Ya, kita tak nak kaji tentang kekalahan, kita nak ambil pengajaran daripada peristiwa Mus'ab bin Umair. Beliau meninggal dunia, terlengkup badannya. Ke sahabat datang bawa kain untuk tutup. Sahabat tutup jasad dia yang meninggal dunia. Kain tu pendek. Ditarik ke atas, lindung kepala, nampak kaki. Tarik ke bawah, lindungi kaki, nampak kepala.
Sahabat mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, macam mana ni?" Nabi kata, "Tak apalah, tarik ke kepala, lindungi kepala dia dan kaki dia ditutupkan dengan rumput-rumput." Tuan-tuan, sehingga Nabi SAW menangis, mengalir air mata, dan Nabi menyebut, tiadalah manusia yang paling hebat dulunya masa hidup di Mekah, pakaiannya hebat, bangsawan, harta benda yang melimpah ruah, tapi matinya demi mempertahankan Islam, meninggalkan dunia, kain nak tutup badan dia pun tak ada. Tetapi beliau mulia dan dimuliakan oleh Allah, sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat yang khusus untuk Mus'ab bin Umair, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila." Masyhur ayat ini. Allah Ta'ala kata apa? Ada di kalangan orang-orang yang beriman itu terdapat pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang yang mendapati janji dengan Allah. Mereka berjuang, mengorbankan harta benda, hatta mengorbankan nyawa fi sabilillah, sehingga beliau mati syahid. Itulah di antara kelebihan, keistimewaan yang disebut oleh Nabi SAW. "Yashhadu annakum syuhada indallah yaumal qiyamah." Dan Nabi beri persaksian. Ini satu persaksian yang jelas. Nabi menyaksikan bahawa aku akan menjadi saksi kamu di hari kiamat, bahawa tuan-tuan adalah syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut ke semua untuk syuhada di medan Uhud. Jadi tuan-tuan, kamu semua syuhada mempertahankan Islam, dan aku akan menjadi saksi kepada kamu di hari akhirat. Sekarang ni kalau kita pergi umrah, kita berada di medan Uhud, mutawif akan sebutlah, antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi, pun juga meninggal dalam peperangan Uhud. Jadi tuan-tuan, di sanalah jasad sahabat-sahabat Nabi yang mulia dipagar tu kan, dipagar dan dikuburkan di medan Uhud, seramai 70 orang itu, dan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Walaupun mereka mati, tapi syahid dalam mempertahankan Islam, kelebihan mereka ialah amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baki lagi kita ni tuan-tuan yang tak mati lagi, yang tidak mengorbankan diri untuk perjuangan Islam. Paling tidak, perjuangan Islam ni luas tuan-tuan. Jangan boleh sebut perjuangan Islamnya orang bagi mati syahid je, lawan kafir. Tidak, perjuangan Islam luas. Yang kita imarahkan rumah Allah, buat surau, buat majlis ilmu, dengar majlis ilmu, yang tuang air nanti, yang sembelih kambing esok lusa kan, yang buat gula, yang buat kenduri, demi untuk mengimarahkan rumah Allah, semuanya ada ganjaran dan saham masing-masing yang baik daripada Allah. Yang kurang itu kurangan saya. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.